Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace Chon Lee. Tumpuan berita, kata sepakat secara kolektif dicapai bagi merealisasikan representasi sebanyak 35% untuk kerusi Parlimen Sarawak dan Sabah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, kesepakatan tersebut terwujud menerusi satu libat urus di kalangan ahli-ahli Parlimen khususnya dari Sabah dan Sarawak. Menurutnya, kesemua ahli Parlimen juga sepakat supaya mana-mana kerajaan yang terbentuk selepas pilihan raya umum ke-15 PRU15 memberi penuh komitmen untuk meneruskan kesinambungan bagi merealisasikan perkara ini. Kita juga dibentangkan dengan sejarah oleh seorang pegawai memberitahu maklumat berhubung dengan apa yang dibincang dalam Cobalt Commission, apa yang dibincang dalam IEC dan sebagainya, apa yang kita dapati menjadi satu tanda aras khususnya untuk mengekalkan wakil rakyat daripada Sarawak dan Sabah mengikut persentage yang ada pada tahun 1963 dahulu. Jadi peringatkan semula oleh pegawai tadi. Saya tidak melihat perkara itu ada satu masalah, sebabnya apa yang disebut itu adalah satu pesan sejarah dan ada tertulis dalam buku-buku berhubungan dengan Cobalt Commission Report, berhubungan dengan IBC Report dan sebagainya. Beliau berkata demikian kepada UKAS selepas taklimat khas kepada ahli-ahli Parlimen dari Sarawak dan Sabah di bangunan Parlimen Kuala Lumpur pada Selasa. Dalam masa yang sama, ujarnya beliau yang juga ahli Parlimen Santubong turut diminta untuk menjelaskan perjalanan Undang-Undang Malaysia memandangkan perkara ini melibatkan pindaan kepada perlembagaan. Katanya dua perkara dalam perlembagaan yang patut dipindah berhubung dengan perkara ini. Yang pertama adalah perkara 46 dan yang kedua perkara 113. Saya dah bagi maklumat macam mana kita hendak meminda undang-undang ini. Kita tidak perlu menggubal satu kertas Khidmat Menteri yang masih dirancang sekarang kerana kita hendak melihat daripada sudut penulisan itu sendiri apa yang kita nak minta daripada Khidmat Menteri. Saya dah beri satu garis panduan kepada Bahayu dan AGC macam mana menulis. Kita akan meminta kepada pihak kerajaan iaitu Khidmat Menteri memutuskan satu keputusan dasar supaya kajian boleh dibuat oleh pihak Bahayu dan AGC secara terperinci. Pihak SPR juga dipinta mengkajikan perbatasan di Sarawak dan Sabah untuk meletakkan di mana tambahan-tambahan yang patut dibuat dan boleh dibuat. Apabila kerajaan dah buat keputusan bersetuju dasar tu nanti, kita akan maklumkan kepada pihak SPR untuk SPR buat kajian. Setelah buat kajian, barulah kita akan memindahkan artikel 113 dan artikel 46 untuk penambahan yang telah dipersetujui. Hanya satu perkara, kalau selepas pilihan raya berlaku nanti, jangan ada pentadbiran yang akan datang, Perdana Menteri yang akan datang lupa perkara ni. Sebab ni dah disetujui. Berita seterusnya, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan telah mengadakan lawatan ke daerah Lawas pada Selasa bagi meninjau beberapa projek pembangunan yang kini sedang dilaksanakan. Dalam lawatan pertama, beliau melawat tapak Jabatan Sungai Lawas dan seterusnya Jalan Raya Simen di kampung seberang kedai. Sejurus selepas itu, beliau turut melawat anjung usahawan kampung Ladang Baru serta melawat tapak gelangan futsal sekaligus berjumpa dengan masyarakat setempat. Dato' Amar Awang Tengah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari turut meninjau jeti dan masjid Sahabat Baru di Kampung Bangkatan di Merapuk. Laporan berikutnya, Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Windy Utom menerima kunjungan hormat daripada Rasda Advisory Council RAC dan Sacha Inci Superfood Sendirian Berhad di Kuching baru-baru ini. Kunjungan tersebut adalah untuk membincangkan dengan lebih terperinci mengenai penanaman pokok Sacha Inci yang dikini dapat memanfaatkan penduduk Sarawak. Menerusi perbincangan itu, jurucakap RAC William Bajajab menyatakan cadangan pihaknya untuk menanam Sacha Inci di segi pendapatan Nanga Jagau, Nanga Ngungun, Nanga Tada dan Squaw agar setara dengan pembangunan di kawasan lain. Sehubungan itu, beliau berharap agar kerajaan Sarawak membenarkan agar penanaman Sacha Inci diusahakan di tanah tersebut yang mana ia tidak melibatkan kos yang besar. Membalas mengenai perkara tersebut, Datuk Seri Dr. Stephen Windy memberitahu kajian mendalam perlu dilakukan mengenai kesesuaian penanaman Sacha Inci di Sarawak agar cadangan tersebut dapat direalisasikan.
Dalam pada itu, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS Dato' Abdullah Saidul mengadakan lawatan kerja ke Kampung Penipah Pulau Bruit bersama Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK serta Kakirangan Pusat Hikmat Adun Dun Semop. Beliau juga Adun Semop telah menyampaikan sumbangan projek kecil Lobana MRP berjumlah keseluruhan RM13,000 kepada 4 penerima iaitu Jawatan Kuasa Masjid Darul Ibadah Kampung Penipah RM5,000, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Kampung Penipah RM3,000, PIBG SK Kampung Bruit RM3,000 dan Tabika Motiara Kampung Bruit RM2,000. Dalam lawatan itu, Dato' Abdullah Saidul turut mengadakan perbincangan bersama Ketua Kaum Kampung Penipah mengenai pelaksanaan projek baik pulih dua jambatan dalam Kampung Penipah yang uzur. Beliau mencadangkan supaya jabatan tersebut dilaksanakan oleh pihak Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK menggunakan kontraktor tempatan dengan bantuan teknikal daripada pihak Jabatan Kerja Raya JKR. Katanya kerja penambahbaikan jalan perhubungan dalam kampung memerlukan perhatian khusus dengan kadar segera memandangkan keseluruhan kampung di Pulau Bruit kini telah dapat dihubungi dengan jalan darat. Selain itu, Dato' Abdullah juga mengarahkan penghulu untuk membuat persempadan dan jumlah penduduk Kampung Penipah bagi tujuan permohonan penambahan jawatan Ketua Kaum. Beliau kemudiannya menerangkan perkara berkaitan pelaksanaan program yang akan diadakan dalam masa terdekat seperti sumbangan kepada pegawai masjid, kursus jurunikah, sukan saberkas dan program daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Di Bintulu pula, rakyat perlu sentiasa bersedia untuk melakukan pembaharuan demi menghadapi perubahan yang semakin mencabar pada masa kini termasuklah ekonomi digital. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Dato' Majang Renggi berkata, ini penting selaras dengan harapan Kerajaan Sarawak menghasilkan lebih ramai tenaga kerja digital menjelang tahun 2030. Kini apabila era digital mengubah wajah industri dan cara hidup manusia, maka Kerajaan Sarawak telah menjadikan ekonomi digital pula sebagai strategi untuk kita membangunkan Sarawak sebagai wilayah maju di mana rakyatnya mempunyai pendapatan tinggi menjelang tahun 2030 nanti. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Pro DR Roadshow Siri ke-7 2022 di Dewan Suara Bintulu pada Isnin. Dalam pada itu, Dato' Majang dan juga Adun Samalaju turut menggesa ibu bapa menggalakkan anak-anak mereka mengambil jurusan sains kerana bidang ini memberikan pilihan luas sama ada dalam bidang akademik dan kerjaya. Pelajar adalah mengikis mindset bahawa sains itu sukar. Sekarang ini dengan kemajuan dalam inovasi digital, segala ilmu dan maklumat hasas boleh didapati melalui Google. Beralih ke paparan seterusnya, sebanyak 3 jalan utama di Miri akan ditutup sementara dan diadakan lencongan sempena sambutan hari lahir Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Berhin Sri Abdul Tahir Mahmud yang ke-86 pada hujung minggu ini. Bercakap dalam sidang media di Miri pada Selasa, Ketua Polis Daerah Miri ACP Alexan Naga Cabu berkata, jalan-jalan berkenaan akan ditutup bagi memastikan kelancaran kedua-dua program tersebut. Pada 8 hari bulan Oktober 2022 iaitu bagi istiadat pembarisan dan rapat raksasa, beberapa jalan akan ditutup dan dilencongkan bermula pada jam 5 pagi sehingga pukul 12 tengah hari. Dan di antara jalan-jalan yang terlibat adalah seperti berikut. Yang pertama, Jalan Bintang. Jalan Bintang akan dijadikan sebagai jalan sahala sahaja dan laluan masuk dari Jalan Sukan ke Jalan Bintang akan ditutup. Dan yang kedua adalah Jalan Merdu. Jalan ini akan dijadikan jalan sahala sahaja dan jalan masuk dari Jalan Silvia akan ditutup. Dan yang ketiga adalah Jalan Kampung Sukan. Dan jalan ini akan dijadikan jalan sahala dan laluan masuk dari Jalan Sehati akan ditutup. Tambah beliau lagi, bagi perarakan Malidur Rasul Peringkat Negeri Sarawak pada 10 Oktober 2022, beberapa jalan lain akan ditutup dan dilencongkan termasuk Jalan Bintang yang akan dijadikan jalan sahala. Pada jam 6 pagi, Jalan Bintang akan dijadikan jalan sahala
dan jalan-jalan yang terlibat adalah seperti berikut pada tarikh 10 Oktober 2022. Yang pertama adalah Jalan Bintang akan dilencongkan dan kenderaan akan dilencongkan masuk ke Jalan Bintang Jaya 2. Dan yang kedua adalah di Jalan Bintang juga, iaitu di simpang Jalan Merdu sehingga ke Bulatan Kipas akan ditutup. Bermula pada 8 hari bulan Oktober 2022 jam 5 pagi sehingga 10 Oktober 2022 pukul 2 petang. Bermakna selama 3 hari jalan ini akan ditutup. Dan yang ketiga adalah lampu isyarat Jalan Silvia, iaitu di hadapan Mary Handicraft, akan dibuat pusingan U. Dan keempat, Jalan Setia Raja dan Jalan Brook. Jalan ini akan ditutup dan lampu isyarat Jalan Brook akan dibuat pusingan U ke Jalan Kingsway. Dan yang keenam adalah Jalan Nakhoda Gampar, yang mana kenderaan akan dilencongkan ke Jalan Duranta, iaitu di hadapan Sinliang Supermarket. Dan yang ketujuh, lampu isyarat Jalan Merbau, iaitu hadapan Hotel Mega, akan dibuat pusingan U. Dan yang ke-8 adalah simpang masuk Jalan Permaisuri menuju ke Bulatan Kipas akan ditutup. Dan yang ke-9 dan yang terakhir adalah lampu isyarat Jalan Sahti dan Jalan Sukan akan ditutup. Sebarang pertanyaan lanjut boleh menghubungi bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Miri di talian 085 433 587. Laporan seterusnya, sejak kebelakangan ini, bilangan kes COVID-19 khususnya di Sarawak telah menunjukkan tren penurunan yang sangat positif. Laporan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS menunjukkan penurunan kes baharu COVID-19 pada minggu epidemiologi ke-39 iaitu 516 kes berbanding 658 kes pada minggu sebelumnya. Meskipun situasi dilihat semakin baik, namun rakyat Sarawak digesa agar tidak leka dan terus mengamalkan prosedur operasi standard SOP terutama di tempat awam atau di tempat yang sesak bagi mengelakkan peningkatan semula kes. Tinjauan wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS mendapati rata-rata orang ramai sependapat agar masyarakat terus mengamalkan SOP yang telah ditetapkan hingga situasi benar-benar pulih. Penurunan penyakit COVID-19 ini adalah merupakan tanggungjawab kita semua. Sebagai seorang rakyat Malaysia, kita telah membuktikan bahawa penduduk kita sangat bertanggungjawab dan prihatin dalam mengekang penyakit COVID-19 ini. Harapan saya, marilah kita bersama-sama untuk menjaga SOP dan jaga Sarawak. Tajuk pun kes COVID tu semakin turun tapi kita patut ni ke SOP mesti berjaga-jaga, mesti ngena mask terutamanya bertempat awam, tempat ke mayu orang ngau crowded. Laban kita kat jaga orang lain ke bakal orang tua kan? Ya. Tidak ya lebih berisiko daripada kita ke biar. Walaupun kes COVID-19 semakin menurun dekat kita pun negara tu, pemakaian mask harus jugalah dipakai agak-agak di tempat awam. SOP. And SOP perlu jugalah dijaga agak-agak kini macam banyak festival. Ya. Banyak festival yang akan diadakan di Sarawak. So perlu hati-hati jugalah pakai je mask even di tempat umum orang kami. Harapan kami supaya kita dapat membendung COVID-19 tu supayanya jadi macam dolok-dolok lah teruk, dan supaya kita dapat travel around the world lepas tu. Okay? Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.